Okey, set yang pertama muafakat. Section A ada 3 soalan. Bab yang akan ditanya adalah bab 5, 8, 9. Format dia sama. Ini soalan dia. 3 soalan. Yang pertama 5, 8, 9. 25 markah. Agihan dia 997. Okey, untuk bahagian B pun sama juga. Bahagian B dia ada 7 soalan. Dia akan cover untuk topik 1, 2, 3, 8 dan 9. So tadi ni je 1, 2, 3, 8, 9. Bab 5 adalah vektor. Bab 5 vektor. So ini bahagian A. So kita diberi 2 vektor, A dan B. M adalah skala. Maklumat dia, vektor A dan B itu adalah same magnitude. Bila merujuk kepada magnitude, magnitude ini maksud dia punya nilai absolute value. Jadi kalau kita mulakan dengan jawapan, kita buat je simbol absolute value A equals to absolute value of vector B. Itu tak ada markah lagi. Kena ganti nilai dia. Ni K1. Ganti nilai sehinggalah kita dapat jawapan. Okey, kemudian kalau kita lihat soalan determine the values. Ini merujuk kepada lebih daripada satu nilai M. Kadang mungkin kita terus ambil nilai positif je. So kena hati-hati lah. Tengok balik soalan. Kalau values maksud dia lebih daripada satu. Ya. Kalau tak ada plus minus, salah ke? Akan dapat K1 tapi J0. Sebab dalam soalan ini dia tak nyatakan syarat tambahan M tu mesti more than 0. So kena hati-hati pengiraan. Bila kita buat pengiraan, ada dua jawapan. Lihat pada soalan. Soalan nak apa? Ada sebut tak syarat tambahan more than 0? Tak ada. So kalau tak ada, kekalkan pengiraan tu plus minus. Satu cara. Satu lagi cara, tengok soalan, determine the values. Itu maksud dia M tu lebih daripada satu nilai. Siapa jawab satu, kaedah okey satu, tapi J kosong. Okey, kemudian kita diberi M. So kalau kita diberi M, gantikan M. So vektor A kita ni adalah I tambah 3J tambah 2K. Kemudian kita ada vektor B 3I tambah 2 kali 3 6 lah. So 6J tolak K. Soalan dia find the Cartesian equation. Cartesian equation ni maksud dia jawapan dia mesti dalam bentuk X, Y, Z. Kalau tak jawab dalam bentuk X, Y, Z, maka markah J tu kosong. Okey, kemudian kita lihat untuk plane, dia mesti gunakan formula ni. Tapi tulis formula tak ada markah. Yang ni pass through the point, yang ni mesti A. A. Okey, kemudian masalahnya kita ada dua vektor. Kita perlukan normal. Bila kita ada dua vektor, kita perlukan normal, kita mesti guna cross. Tak kisahlah nak buat A cross B ataupun B cross A, mana-mana boleh. Okay. Kemudian bila kita nak tulis jawapan, pastikan determinant ni mesti gunakan 3/3. Walaupun kita nampak remeh kan, I, J, K, malah nak tulis. Kamu tulis 1, 3, 2, 3, 6, nanti 1. Dari segi kaedah salah. Dia mesti 3/3. Determinant 2/3 tak ada. Dia mesti 3/3, 2/2, 4/4 baru ada determinant. Okey, kemudian kadang-kadang pemeriksa ini kita biasanya pemeriksa dia akan minta kita mesti tunjukkan, kalau setakat determinant je tak apa markah lagi. Kamu kena tunjukkan apa hasil dia. Ni, kena tulis. Kadang-kadang ada pelajar di jawab ni terus jawapan. Jadi kita biasanya kalau ikut ketua pemeriksa, dia kata mesti ada jalan kerja dia mana. Kalau setakat tulis je tak cukup. Sebenarnya dia akan lihat yang ni. Jadi kalau kata kamu tak sempat, determinant ni tak sempat nak tulis, tapi kamu terus ke sini, masih dapat K1.
Tapi kalau katakan kamu tulis yang ni je, yang ini K0 J0, betul? Okay, so at least tulis sebelah kanan. Kemudian jawapan, ganti nilai dalam formula. Yes. Kemudian jawapan mesti dalam bentuk Cartesian. Kalau buat dalam bentuk yang lain, J kosong, tapi K masih dapat. Pengiraan sebelah kanan boleh tulis macam ni, ataupun boleh tulis dalam bentuk column matrix. Pilihlah mana kamu rasa mudah. Kalau rasa mudah guna cara ni, 1, -3, 1, boleh juga. Nanti 15, 7, 3. Ini pun boleh juga. Kalau rajin, gunalah IJK. Biasanya kalau kita nak cepat ni dalam exam, kita ringkas je. Yang penting jawapan dia mesti sama. Okey, sekarang ni kita nak mencari angle between plane. Plane ni biasanya rujukan kita adalah normal. Kemudian straight line, biasanya kita akan rujuk kepada V. Okey, jadi kita perlu dapatkan berapa nilai parallel vector dia, magnitude dia. Ni 3 markah ni. So kamu cari magnitude of V and K, and N. K1. Kaedah ni dia perlu kira magnitude dua-dua. Kalau katakan kamu tak sempat, hanya buat satu je, so dapat K kosong. Sebab kita perlukan dua maklumat, V dan N. K1. Siapa punya kau bang? Okey. N dot V. N dot V sama dengan 34. Okey, kemudian yang ini mesti guna formula cos. Ni kamu ganti nilai K1. Ni sepatutnya soalan ni 4 markah katanya. Kemudian hati-hati, kalau kita buat pengiraan, tak semestinya jawapan yang kita nampak tu 63.1 tu sebagai jawapan. Sebab kalau untuk case plane dengan line, line, sepatutnya sudut dia, tadi ini normal kan, normal. Ini normal. Ini tadi V. Ini V. Yang kita gunakan formula cos ni, yang kita kira tu adalah sudutnya ni. So yang 63.1 ni, ini adalah sudut, katakan saya namakan sudut beta lah. Yang kita gunakan formula inverse of cos tu, itu ada sudut antara parallel vector dengan normal. Soalan tanya lain. Soalan tanya antara line dengan plane. Inilah sepatutnya. Itu pasal lah mesti tolak. Mesti tolak dengan jawapan yang kita dapat. Jangan. Ni biasanya soalan ni 4 markah. Okey, sepatutnya kalau ni K1 sepatutnya. K1 ada tolak kemudian jawapan. Okey. Kalau angle between dua plane, itu tak payah tolak. Dia antara plane dengan straight line je. Jawapan yang kita dapat tu bukan jawapan. 63.1 bukan jawapan. Kena tolak. Soalan yang kedua. Okey, kita dah beri cumulative. Cumulative yang ni lah. Kemudian lihat soalan tu discrete ke apa? Discrete. Kemudian construct the probability distribution table. Soalan sebut table. Bila table, jawapan mesti dalam table. Ni ada je table K1. Jawapan penuh mesti ada daripada -1. Maknanya kalau kita dah beri dalam bentuk function ni, kita hanya ambil nilai sempadan je. Sempadan kita -1, 2, 5, 8. Nilai sempadan je. Okay. Saya tunjuk sikit. Kalau katakan kita nak kira
Px sama dengan negatif 1. Cari yang ada sama dengan. Itu jawapan dia 1 per 5 tu. Ya tak? Tapi tak payah tunjuklah pinggiran dia. Katakan saya nak cari X sama dengan 2. Cari yang ada sama dengan 2. Yang ada sama dengan 2. Tetapi kita jangan ambil 3 per 10 sebagai jawapan. Kena ambil F2 tolak dengan jiran sebelah kiri. So 3 per 10 tolak dengan jiran sebelah kiri. Itu yang dapat 1 per 10 tu. Boleh kan? Yang pertama tadi tak payah, sebab nanti 1 jiran sebelah kiri mana ada. Itu yang terus tak payah nak tolak. Terus ambil 1 per 5. Tapi yang kedua kena hati-hati, yang kelima dan yang ke-8. Kalau 8 tolak jiran sebelah kiri 5. Jadi 1 tolak dengan 7 per 10. Itu yang dapat 3 per 10. Soalan 2B. 2 markah juga. Okey, kita nak mencari mood. Okey, nak cari mood, kita kena lihat nilai sempadan tadi. Nanti 1, nilai 2, nilai 5, nilai 8, nilai 8 je lah. Kalau kita dah ada table, kita rujuk pada table ni. Pada table, mana nilai keberangkalan yang paling tinggi? 1 per 5, 1 per 10, 2 per 5, 3 per 10. So kena nilai lah mana yang paling tinggi. Betul, 2 per 5. So rujukan kita, so rujuk pada table, nilai X sama dengan 5. Ini nilai keberangkalan yang paling tinggi. Ini kita punya rujukan. Tetapi kita punya jawapan bukannya 2 per 5. Nilai X yang berikan keberangkalan yang paling tinggi. So tunjuk sikit. Dan yang ini adalah jawapan. 2 markah. Kalau tak ada table tadi, kena kira lagi lah, kena check lah. Nanti 1 berapa nilai keberangkalan. Kalau 2, 5 dan 8. Kira nilai sempadan je. Tak payah nak kira nanti 1, 0, kemudian 2, 3, 4 sampai habis. Tak payah. Lihat nilai sempadan. Kita nak kira min pula. Ni selalunya nak kira min, rujuk pada table yang kita buat tadi. Table yang kita buat. X darab dengan keberangkalian. X yang kedua darab keberangkalian. Semua ni kita rujuk kepada nilai sempadan. Soalan kita calculate the mean. So ini K1, J1. Tak payah nak bagi tahu. Nanti 1 dah 1 per 5. So nanti 1 per 5. Kemudian tambah 2 per 10. Tambah 10 per 5. Tak payah. Tunjukkan kaedah tu X darabkan dengan P. Tunjukkan daripada mula sampai akhir. Kalau separuh jalan je tak akan dapat K1. Tunjukkan daripada mula sampai akhir. Itu K1. J1 memang tak boleh ubah, kena ikut skema. Kemudian hence. Hence ni maksud dia gunakan min ni walaupun salah. Katakan saya salah kira 5.4. Maka bila ada perkataan hence, bila nak kira X kuasa 2 ataupun nak kira variant, mesti gunakan 5.4. Itu maksud dia hence. Gunakan walaupun salah. Kalau kita kira salah dekat min ni 5.4, tapi bila nak kira soalan yang berikutnya betul lah pula guna nilai 4.4, maka kaedah kamu takkan dapat. Okay? So yang ini kaedah. Ini ganti nilai ni. Ganti nilai. Ganti nilai. Hence ganti nilai untuk mana tadi? 4.4, yes. Yang ni. Ini kalau sebelum dapat 5.4, ganti 5.4. Oh, dapat K1. Ini adalah J1. 5 markah. Soalan nombor 3. Ini bab 9. Okey, kadang-kadang soalan dia akan guna istilah average. Kadang-kadang soalan dia menggunakan istilah mean. Sama tu. Tapi dalam soalan dia hanya sebut average, mean.
kita lihat kalau mean ni biasanya sama ada Poisson ataupun normal. Kalau normal, dia mesti ada satu lagi maklumat, variance ataupun standard deviation. Okey, kemudian dia menggunakan 4. Okey. Kita lihat ada nombor, kemudian dia ada range. Itu merujuk kepada lambda. Maksud dia, maklumat dia, lambda adalah 4. Kalau boleh kita buat in bracket for one day. Yang ni kita kena buat ni supaya kalau soalan tu ubah dia punya range dia, kita dah boleh ubah dia punya lambda. So yang pertama tak ada masalah lah, sebab dia masih bincang untuk satu hari. Exactly ni maksud dia sama dengan. Kalau nak baca table, ambil 6, tolak jiran sebelah kanan. Ataupun nak guna formula pun boleh. Ini maka 3. K1. Baca dalam table jawapan. Kalau nak guna formula, Px equals to 6 sama dengan eksponen kuasa lambda 4. Lambda kuasa lambda tu berapa? 4 kuasa, ini negatif kan? Saja ni. Eksponen kuasa negatif lambda, kemudian lambda kuasa x. X kita 6. Bagi dengan 6 faktorial. Ni kalau kamu buat ini K1. Tunjukkan pengiraan dan jawapan. So 3 markah. Okey. Untuk soalan yang kedua pula, kita punya lambda kena ubah. Sebab lambda dia per week. Jadi lambda daripada nilai berapa tadi? 4. Jadi kalau untuk seminggu kena tukarlah. So lambda sama dengan 4 darab 7. Jadi lambda mesti ambil yang baru. Ni kamu ambil ini. Ini adalah B1. B1 ni maksud dia kamu tulis je satu markah. Tak payah jalan kerja. Kemudian bila kita jumpa soalan probability dan 17 to 25, ini maksud dia kiri kanan tu mesti ada sama dengan. Kalau between tak ada sama dengan. Kalau kata 17 to 25 maksud dia termasuk. Okey, kemudian kalau kita nak baca table, kita kena pastikan sebelah kiri ada sama dengan, tetapi sebelah kanan tak perlu sama dengan. Itu yang kita ambil 26. Okey tak? So daripada sini barulah kita baca probability Y. Daripada table tu nilai 17 tolak dengan nilai 26. Itu yang jadi ni. Yang bermakna ni 4. So ini K1. Ini K1. J1. 4 markah. Okay, soalan yang pertama kita nak verify that the equation has a root between -1 and 0. Ini soalan yang pertama. Nanti bila kita jawab soalan, hati-hatilah. Sebelum soalan yang utama tu dia ada soalan sebelum. Jadi kalau kita nak jawab soalan, betul tak kita punya root tu antara 91 dan 0. Jadi kaedah dia mudah je. Kamu ganti je nilai 91 dan 0. Pastikan mesti ada perubahan. Yang pertama less than 0, yang kedua more than 0. Dia mesti ada perubahan. Okay? Ini kamu tunjukkan ni K1. Okey, kemudian barulah kita buat kesimpulan. Okey, mesti tunjukkan pengiraan tu mesti ada perubahan tanda. Kalau katakan yang pertama less than 0, yang kedua pun less than 0, maka tak bolehlah kita buat kesimpulan root antara 91 dan 0. Okay, so K1, G1. Kemudian soalan seterusnya by using Newton-Raphson method. So kita ingat balik Newton-Raphson method.
Kita nak show betul tak nanti hasilnya nanti bila kita kira dapat seperti yang ni lah. Jadi kita kena ingat ni iteration yang pertama, bila X sama dengan N tambah 1, maka sebelah kanan akan kurang 1. Contoh kalau kita nak cari X3, sebelah kanan ni mesti jadi X2. Okay? So kalau kita nak buat dalam bentuk general form macam ni lah, N tambah 1 sebelah kanan XN. Kemudian formula yang di atas ini adalah formula fx. Fx ni kita nak cari kat mana? Kita cari kat mana? Ataupun tunggu turun daripada langit? Tak boleh kan? Kita akan baca daripada sini lah. Kadang-kadang soalan dia akan buat dalam bentuk X kuasa 3 eksponen negatif X sama dengan negatif 1. Maka kalau kita nak cari fx tu yang mana satu, kita kena gerakkan. Ni kena gerakkan ke sebelah kiri. Pastikan sebelah kanan tu mesti 0. Yang ni okey lah, sebab daripada soalan tu dah dibawa semua ke sebelah kiri. Tapi nanti dalam exam kemungkinan besar dia akan gerakkan nanti satu tu sebelah kanan. Okay? Jadi kena hati-hati, dia mesti akan jadi tambah 1. Yang di bawah ni adalah f prime x. Jadi bawah. So kena cari lah ni. Cari f prime, kemudian gantikan ini dimakan. So yang ni k1. Okey, kemudian gantikan ke dalam formula. Ini adalah k1. Ni 1, 2, 3. Gantikan ke dalam formula. Kemudian proses sampailah kita berjaya buktikan. Maksudnya kita akan proses sampai dapat seperti soalan. Kalau tak berjaya maka hilang J1. Kaedah dapat dah. Kaedah. Okey tak? Jadi K1 yang pertama, tunjukkan gantian nanti 1 dan 0. Kemudian mesti buat kesimpulan. Okay, mesti ada kesimpulan. Tanda dia mesti berbeza. Kemudian kita cari I prime. Sebab bila kita nak gunakan iteration, kita perlukan first derivative. Ganti dalam formula K1. So proses J1. Ini kadang-kadang dia akan bagi markam dia. Ini bukan K1. K1 ni akan ambil kira dimasukkan ke dalam formula. Proses sampailah kita berjaya dapat jawapan. Okay. So K1, J1 semua sekali adalah dimarkam. Partial fraction. Untuk partial fraction ni, step yang pertama, yang ini mesti betul. Kalau salah yang ni, semua akan jadi 0. Kena jaga. Jangan kita buat A tambah A over X, kemudian ada yang gabung pula BX tambah C. Salah. Dia mesti macam ni, mesti ada 3 sebelah B1. Kemudian hilangkan bentuk fraction K1. Kemudian kita ada berapa konstan? 3, A, B, C. Maka mesti ada 3 nilai X. Mesti ada 3 nilai X. Ni 1, 2. Yang ketiga, kalau nak gunakan satu lagi X pun boleh. Katakan X tu sama dengan 4 dah, boleh. Ataupun kamu nak guna kaedah yang lain pula, comparing the coefficient, boleh juga. So mesti ada 3 nilai ataupun 2 nilai dengan satu kaedah yang lain. Dia mesti 3. Ada nilai, gantikan ke dalam equation ni. So K1 1, 2, 3 K1 untuk mencari A, B, C. Okay, kemudian kita akan ganti di sini. Sebab sebenarnya kita nak jawab soalan express as partial fraction. Maksud dia ini mesti jawapan 1, 2, 3, 4. Kemudian kita selesaikan untuk mencari integration. So jawapan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 markah. Soalan 2B ni 7 markah. Ada lagi perkataan hence, tapi kita kena jawab dulu
Find cotangent 2x. Okey, kalau kita lihat integrate cotangent memang tak ada. So kena tengok balik lah. Bila tak ada, kita kena ubah suai. Ubah suai. Dan biasanya yang di bawah ni sebagai u. Okey, ini 7 markah. Kemudian kita akan gantikan, ini adalah let u k1. Kemudian gantikan balik dalam sebutan u. Yang pertama tukar dulu k1. Kemudian gunakan substitution method. Kita gantikan dalam sebutan u. Kemudian kita integrate. So integrate, dapatlah yang ni 4 markah. Dalam ln tu seeloknya memang kita akan gunakan absolute value. Ln absolute value of sin x. Ataupun nak guna kurungan biasa pun boleh juga. Tapi kita kena ingatlah, dalam ln dia tak boleh negatif. Jadi lebih tepat penulisan tu adalah yang bentuk absolute value J1. Okey, kemudian hence gunakan maklumat yang sebelum ni walaupun salah. Okey, ini kita dah dapat, cuma kita ganti nilai. Okey, so kita nak show kan. So ini gantikan. Ini adalah K1. Gantikan nilai. Gantikan nilai ini K1. Gantikan nilai sempadan K1. Kemudian permudahkan sampailah berjaya kita tunjukkan 1/4 ln 4/3. Okey tak? Bila kita dah ada nilai limit, maka tak payah tambah C K1. Ataupun kadang-kadang dia punya markah dia macam ni, K1 bukan di sini, dia akan bagi di sini. So K1 J1. Itulah. Soalan nombor 3. Soalan 3A. Bila kita gunakan integration, kita cari integration tapi by using trapezoidal rule, maka biasanya soalan dia akan guna istilah approximate. Maknanya sebenarnya nilai integration tu lebih tepat kalau kita gunakan kaedah yang biasa kita buat, seperti integration by part, integrate terus, ataupun guna substitution method. Itu yang lagi tepat. Kalau kita guna selain daripada kaedah tu, contoh macam trapezoidal rule, maka nilai itu adalah nilai anggaran je. Kemudian kalau soalan menggunakan istilah ordinates, maka jangan baca 5, sebab n ni merujuk kepada sub interval. So kena hati-hati. Kalau sub interval 5, maka kita ambil n tu 5. Kalau ordinates, kita kena baca 4. Okay. So ini kalau kamu kira ni 1 markah. Okay. Ini kena jaga dia punya nilai n dia. Jangan baca 5, kena baca 4. Kemudian kita kena buat table. Kita kena buat table. Ni table ni kamu buat je ni K1. Table 1, 2, 4 markah je. Okey, kemudian ganti dalam formula. Kan kita punya formula kan ini adalah H. Ini adalah H. Yang di bawah tu memang per 2. Yang ini yang pertama ni. Ini yang pertama ni. Ini yang pertama. Yang ini adalah yang kedua. Ini yang kedua. Ini K1. Ganti dalam formula. Ini yang kedua. Tapi yang kedua ni mesti darab 2. Jangan lupa. Kemudian jawapan 4 markah. Ya, ini soalan dah sebut. Correct 2, 3 decimal places. Maka siapa yang jawab 4, J0. Kalau soalan nak 3,
maka masa table ni sepatutnya mesti guna 4. Ni sepatutnya kamu mesti guna 4. Sampai 0.6932 je. Yang ni sepatutnya sampai 1.1454. Dia kena ikut soalan. Kalau soalan nak 3 decimal places, maka table mesti guna 4. Kalau soalan nak 4 decimal places, maka table nilai dia mesti ambil 5 decimal places. Kena lebihkan 1. Kalau kita jumpa soalan nak 3 decimal places, daripada awal table ni kamu gunakan 3 decimal places. Sama ada markah dia kosong, semua kosong, ataupun kita akan bagi markah tapi kena tolak markah. Okey. Jadi hati-hati bila soalan trapezoidal rule ni, kena jaga dia punya kehendak soalan. Kalau nak 3 decimal places, dalam table mesti 4. Kalau 3 tak boleh. Okey. Ini kita integrate terus. Itu yang dia menggunakan istilah evaluate. Itu maksudnya nilai sebenar dia. Okey, tapi dah bagi tahu for significant figures by using suitable integration. Ini sama ada gunakan substitution method ataupun guna integration by parts. Tengok mana yang sesuai. Okey, yang ini mesti guna integration by part. So ingat integration by part ni dia mesti dua fungsi berbeza. Dua fungsi berbeza mesti guna integration by part. Okey. Kalau dua fungsi sama, gunakan substitution method. Kamu hafal satu je, integration by part biasanya mesti dua fungsi berbeza. So kamu pilih yang sesuai ni K1. Pilih U dan DV yang sesuai. Lepas tu sebelah kiri differentiate, sebelah kanan integrate. Kemudian kalau tak nak guna formula, kamu darat silang je ke sini, kemudian ke kiri. Okey, ganti dalam formula K1. Okey, kemudian integrate sebelah kanan K1. Yang K1 ni kita tak lihat lagi gantian 1 dan 2. Kita hanya lihat function tu kamu dapat tak? I kuasa 2/4. Kita lihat yang tu je. Gantian tak tengok lagi. Kita akan tengok gantian kalau kita nak tahu nilai dia. Baru kita gantikan. Ganti dengan 2, kemudian tolak gantian nilai 1. K1. Tu 2, 3, 4. Yes. 5 markah. Okay tak? So masa kita nak pilih UDV tu 1 markah je. UDV, kalau setakat UDV tak cukup lagi K1. UDV tu kena ada pasangan dia. Sebelah kiri differentiate, sebelah kanan integrate, baru dapat 1 markah. So kena hati-hati, 2 step ni mesti ada, baru dapat K1. Kalau setakat bagi tahu U dengan DV tak cukup. Ni 1 markah je ni. So ingat tadi, yang A tu bukan jawapan sebenar, yang B tu baru jawapan sebenar. Okay. Tadi kita tolak lah dia punya perbezaan dia. 1 markah. Kita nak jawapan je, sebab mudah sangat. Jawapan je B1. Markah B1 ni tak perlu kaedah. Kalau markah J, J akan dapat kalau ada K1. Kalau markah B, tanpa jalan kerja. Okay. Kalau kamu buat jalan kerja pun, kita akan tengok jawapan dia. 1 markah. Okey, yang pertama kita nak particular solution. Biasa kalau kita selesaikan, dia mesti dapat equation bersama dengan constant. Kalau yang ni mesti sampai habis. Okey, sini 5 kan? 5 markah. Okey, so yang ini kita ada 2 kaedah kan? Sama ada nak gunakan integrative factor ataupun kita gunakan separable method. Untuk yang ni 2 sebutan, kiri 1, kanan 1. So kita asing aja. Ini adalah K1. K1 asing kan?
Integrate kiri dan kanan K1. Kemudian kita ganti nilai yang sesuai untuk mencari C K1 sampailah kita dapat jawapan. Ini terus jawapan 5 markah. So particular solution tu yang ni lah, yang ni. Maksudnya jawapan yang dia hanya ada V dan T je. Constant kita dah cari. Constant kita dah cari. So ini soalan yang pertama. Soalan yang kedua, determine the value of V when T approaches to infinity. Maksudnya kalau kita nampak eksponen kuasa negative infinity, memang dia akan dapat 0. So J1 5 markah. Okey, kemudian soalan P pula. Kita nak solve. Okey, sekarang ni kita lihat equation kita ni ada 1 2 3. Yang tadi 2 sebutan, kiri 1, kanan 1. Maka kita akan gunakan separuh method. Kalau yang ni 3 sebutan, jadi mesti guna IF. Kemudian untuk IF ni, kita lihat yang pertama ni kita guna apa? Kalau guna dy y, maka kita asingkan y. Maka sebelah y ni adalah px. Jadi kalau kita nak cari IF, kita kena ambil eksponen kuasa integration tangent x asalnya. Kan? Ini sepatutnya eksponen kuasa integration tangent x. Ini penulisan salah, dx. Kamu proses sampailah dapat IF. Ini adalah K1. K1 5 markah. Kemudian kita ada IF, darabkan kiri kanan. Tunjukkan mesti darab kiri kanan. Kiri kita ada IF, kanan ada IF. Mesti darab. Tunjukkan. Kemudian sebelah kiri. Ni sebelah kiri ni. Ni tunjukkan, kita mesti buat dalam bentuk d over dx. Cara dia adalah IF darabkan dengan y. Kalau katakan sini ds, maka kita akan ambil IF darab s. Tak? Kalau sini dw, maka d dekat sini kita ambil IF darab w. K1. Kemudian integrate K1. Jawapan D, kemudian y over cos sama dengan 2 sin dx. Kemudian kita akan buat integrate. Baru dapat ni. Sebelah kiri tu buang je, integration dengan d tu buang. Dapatlah y over cos x. Sebelah kanan integrate sin, dapat negative cos. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5 markah. Ni nombor 5 ni bab mana ni? Ni bab 8 ni. Bab 8. Kita fokuskan, ini adalah discrete. Ini adalah discrete. Okey, kita punya function diberi z ni adalah, dia ada dua pengiraan, sama ada tambah ataupun darab. Kalau x dan y itu tak sama, maka tambah. Kalau sama darab. Kalau 9, kemungkinan yang pertama 3 dengan 6, betul tak? Yang boleh menghasilkan 9. Kemudian 4 dengan 5.
5 dengan 4. Ingat kalau tak sama dia tambah. Tak sama tambah. Kemudian 6 dengan 3. Ada tak satu lagi? 3 darab 3. Ada satu lagi, kita tinggal 3 darab 3. Ini semua kemungkinan yang boleh menghasilkan 9. Jadi kalau kita buat dalam bentuk koordinat, yang ini adalah das yang pertama. So 3, 3, 1. Kemudian 3, 6, 4, 5, 5, 4 dan 6, 3. So daripada sini nanti kamu akan dapat yang ni. Nampak? Yang ni, yang boleh menghasilkan 9 ni. Dan kalau soalan nak mencari probability, maka kalau kita lihat balik yang tadi, lakaran tadi, semua titik ni semua titik ni sampai atas, kemudian yang ni sampai ke sini. Maknanya kita ada 36. Tak? Tapi yang ikut syarat 9 tu ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Itu yang jawapan dia 5/36. Yang ini K1. Patutnya 2 markah je ni. K1, J1. Macam itulah, 3 markah. Yang B pula, kita nak construct a table of the probability distribution of the random variable Z. Ini maksudnya kita nak semua. Bila nak semua, kita kena fikirkan semua lah. Maksudnya kalau kita nak ambil kira yang X dan Y tak sama, maka yang pertama, yang boleh menghasilkan 1. 1 darab 1, betul? 1 darab 1. 1 darab 1. Cuma ada satu titik je. Itu yang 1/36. Betul? Kemudian yang lain tu adalah paling kurang 1 tambah 1. Kan? 1 tambah 1 tak boleh. 1 dengan 1 maksudnya kita gunakan formula yang kedua. Kalau tak sama X dan Y dia, maka kita kena guna formula tambah. Jadi nilai 2 tak ada. Sebab tak boleh ambil 1 darab 2. Kalau nombor tak sama, kita kena tambah. So 1 tambah 2, 3. Untuk 2 untuk 3. 3 adalah 2 tambah 1. Baru 1. Mana lagi yang boleh menghasilkan 3? 1 tambah 2. Maksud dia, kita cuma ada 2 je. Itu yang jawapan dia 2/36. Ya tak? Yang boleh menghasilkan 36 cuma 1 je. 6 dengan 6. 1 je. Bila 1, itu yang 1/36. Dan yang lain pun sama. Ya? Jadi kita penuhkan table ni berdasarkan yang ni. Kita boleh gunakan pasti X, pasti Y. Kalau nak buat 3 diagram banyak tau. Jangan buat 3 diagram. Kita buat macam ni je. So kamu kena cari satu ni. 5 markah boleh tahan. 5 markah sebab dia banyak kerja ni. Kalau 5 markah, yang ni kita lihat apa kaedah yang kamu gunakan. 3 diagram ke, pasti X, pasti Y ke, kan? Kemudian K1 yang berikutnya mungkin daripada yang banyak-banyak ni, kita akan lihat K1 yang kedua adalah senarai Z tu mesti betul. 1, 3, 4, 5, kemudian seterusnya sampai 11, terus ke 16, terus 25, terus 36. Itu kalau kita lihat ada tu K1. Kemudian kamu cari nilai setiap ni. K1. Bukan K1. Soalan nak table kan. So ini adalah J1. J1 kena sebiji seperti yang ni lah dalam table ni, dalam skema ni.
3 markah. Kemudian kita ada perkataan hence. Hence ni walaupun kita tengok table kita ni salah, kamu kena gunakan. Okey, maknanya kita ni jangan ada Z yang salah ni. Ni tak perlu. Ni tak perlu. Jadi kalau kita nak show betul tak ini adalah discrete linear variable, maka kita jumlahkan probability mesti sama dengan 1. So jumlahkan. Kamu jumlahkan ni, tunjukkan mesti sama dengan 1. 1, 2, 3, 4, 5 markah. 3 markah. Okey, untuk soalan ni dia tak sebut ini adalah continuous. Tak sebut. Jadi kita kena tengok istilah yang digunakan. X adalah density probability function. Ni. Ini memang sah merujuk kepada continuous. Kadang-kadang soalan ni tak sebut, tapi kita kena tengok. Kalau dia menggunakan distribution, itu adalah discrete. Kalau menggunakan density, itu adalah continuous. So kena bersedia tu dengan istilah. Daripada istilah pun kita dah tahu dah. Kemudian kalau kita nak tunjukkan constant, kita mesti gunakan integration. So kita integrate lah daripada 0 sampai 1, 1 sampai 4, samakan dengan 1. Ini adalah K1. K1, ganti nilai K1 sampailah berjaya tunjukkan A itu sama dengan setengah. Kita diberi density probability function, ini adalah fx. Sekarang nak mencari f besar, ini adalah kumulatif. Jadi cara yang paling mudah, kita buat number line, senaraikan semua sempadan yang ada. Kita ada 0, kita ada 1, kita ada 4. Ikut je punya sempadan ni. Kemudian kita mesti buat 1, 2, 3, 4. Mesti bincang 4 kawasan. Bermula daripada kawasan less than 0. Ni yang pertama ni, less than 0. Yang pertama mudah je, tak payah kira, memang sama dengan 0. Kemudian kita ambil kawasan yang kedua. Kawasan yang kedua, kalau kita berada di sini, jangan lupakan kawasan yang pertama. Itu yang saya buat F0 tu. Sepatutnya kalau tak payah buat tak apa, sebab nilai dia 0. Okey, kemudian kita akan integrate kosong, sepatutnya kosong hingga 1. Tapi soalan nak function, so yang ini mesti tukar kepada X. So proses sampai dapat function. Kawasan yang ketiga, kalau kita berada pada kawasan ketiga, jangan lupa kawasan 1 dan 2 sebagai kumulatif. Yang pertama tak payah buat sebab nilai dia 0. Tapi kalau yang kedua kena buat. Tapi tak perlulah kita integrate kosong hingga 1. Kita boleh gunakan kumulatif, dia berhenti pada 1. Maka saya buatlah F1. Ini F1 ni. Ya. Maksud dia ambil function yang sebelum ni, gantikan dengan 1. Gantikan dengan 1. Dapatlah nilai 1/4. Kemudian yang kedua, yang ketiga, 1 hingga 4 sepatutnya. Tapi 4 tu yang terakhir, so ganti dengan X. So proses sampai dapat function. Kemudian kawasan yang keempat, itu pasal bila kita nak cari kumulatif, kita mesti bermula dengan yang ni, lakaran ni. Kita buat number line, ambil semua sempadan, kita ada 3 sempadan, maka kita ada 4 kawasan. So kena bincanglah kawasan pertama, 2, 3, 4. Biasanya yang keempat tu mesti 1. Kalau tak dapat 1 salah kira tu. Dia mesti 1. Okey, jadi markah dia macam mana? Ini berapa markah ni? 4. 4 markah. Okey, 4 markah. So sempadan cukup tak ada 4. K1. Tunjukkan pengiraan untuk kawasan yang kedua, K1.
dan tunjukkan pengiraan sampailah kawasan yang keempat, dan pastikan jawapan akhir dia mesti dalam bentuk macam ni. Kalau katakan ini tak ada, kamu akan dapat 3 markah je. Okey, jangan biarkan dalam bentuk pengiraan macam ni. Akhir sekali kita kumpulkan kumulatif fx tu sama dengan apa. Pastikan ada 4 kawasan, 1, 2, 3, 4. Okey tak? Dari segi penulisan yang tepatnya, yang sama dengan ni dia tak boleh ada dua-dua. Dari segi yang penulisan tepat dia, kalau katakan di sini ada sama dengan 0, so ini tak payah. Katakan ini ada sama dengan 1, yang kedua ni tak payah. Itu lebih tepat dah. Okey, jadi untuk yang pertama less than 0, maka graf kita buat je line macam ni. Kita buat line je. Yes, line je. Kemudian graf yang kedua. Graf yang kedua dia bentuk senyum. Sebab dia x kuasa 2. Cara kita nak lukis mudah je. Gantikan nilai 0 dulu. Gantikan nilai 0. So kita akan bermula dengan 0. Dah selesai. Kemudian cuba ganti dengan 1. Ganti dengan 1, maka dapat 1/4. Maka 1 ini mesti tinggi dia 1/4. Dan graf kita bentuk senyum sebab positif kuasa 2. Okey tak? Kemudian graf yang ketiga. Graf yang ketiga dia bentuk senyum juga. Tapi sebelum x kuasa 2 ni negatif, maka bentuk dia mesti bentuk masam. Okey, kita kira dulu sempadan yang pertama. Cuba ganti dengan x tu 1. Ganti 1, berapa nilai dia? Sepatutnya 1/4 lah. Kemudian ganti nilai yang kedua. Ganti nilai yang kedua mesti dapat 1. So kita sambung. Kita kena ingat tadi bentuk kuadratik tapi dia bentuk masam. Itu yang dia bentuk curve sampai sini ke bawah. Kemudian graf yang keempat dia bentuk y sama dengan 1. So dia akan buat straight line. 4 markah ini. Bukan 4 markah. Ini berapa? 2 kan? B berapa markah? 4 ke 2? 4 ni. Banyak sangat markah ni. 4 markah. 4 ke 2? Kamu nak pilih 4 ke 2? Rugilah. Saya pilih 4 banyak sikit. Dia sepatutnya 2 kan? Kalau 2 rugi. Kalau markah graf yang pertama, kita akan lihat bentuk dia betul tak? Dia akan bentuk yang pertama senyum. Senyum. Yang kedua masam. Kemudian straight line. Kita lihat bentuk je. Mungkin masa kamu lukis ni dia lari. Mungkin ke kiri sikit, ke atas sikit. Kita akan bagi 1 markah. Yang penting bentuk dia mesti macam tu. Senyum, masam, straight line. Ada je bentuk tu kita akan bagi 1 markah. Yang R1 lagi ni, kita akan lihat dia punya pintasan dia mesti betul. Maksud dia, yang ni betul tak? 0, 0. Yang ni betul tak? 1 dengan 1/4. Yang ni betul tak? 4, 1. Kemudian label lengkap tak? Ada tak pasti X? Ada tak kumulatif? So R1 ni kita akan lihat semua. Okey? Biasa graf memang 2 markah je. 2 markah. Katakan kamu dapat B tadi, mungkin ada function yang salah. Tapi bentuk dia betul tak? 1 markah. Tapi R yang kedua tak dapat lah. Sebab salah. Dia yang betul yang R1 je. Okey? Soalan D pula, kita dah ada kumulatif. Kita dah ada. Kalau dah ada, kita mesti guna kumulatif ni supaya pengiraan ni lagi mudah. Ni dah ada ni. Maka kalau kita nak mencari probability X between 0 and 3 inklusif, kalau kita lihat tarifan kumulatif, dia menggunakan lebih besar ke lebih kecil? Lebih besar ke lebih kecil? Dah. Besar ke lebih kecil?
Macam mana? Besar ke lebih kecil? Kalau table kita baca lebih besar ke lebih kecil? Banding with table, Poisson table, normal, besar. So kumulatif, dia terbalik lah. Apa banyak sangat? Selesai. Maka kalau kita ada nilai between, kita akan utamakan yang lebih kecil dulu. Bila lebih kecil, itu yang kita ambil kiri, kanan tolak kiri. Berbeza dengan bacaan table. Bacaan table dia utamakan simbol lebih besar. Itu yang ambil kiri tolak kanan, itu kalau table. Kalau kumulatif, kalau terlupa tengok balik tarifan dia. Dia utamakan apa? Simbol lebih kecil, maka pergerakan mesti bermula daripada lebih kecil. 3 tolak 0. So F3 tolak F0. So F3 yang mana? F3 di sini. Function yang ketiga. So ambil function ketiga ni, ganti X dengan 3. F0 kita akan ambil berapa? 0 lah kan? 0. 2 markah. So ini K1, J1. Setakat tulis F3 tolak F0 tak cukup. Mesti gantikan nilai 3 dan nilai 0 baru dapat K1. Dan kita akan lihat jawapan 9/12. Okey, kita nak mencari P20. Kalau median, kita akan sama dengan 0.5. Tapi kalau P20, kita ambil 20/100. Itu yang kita baca 0.2 tu. Masalahnya 0.2 tu berada di mana? Kita ada banyak function ni, nak ambil yang kedua ke yang ketiga. So kita kena try and error. Jangan try error je. Nama dia try and error sampai berjaya. Maksud dia, cuba kita ganti dengan nilai 1. Kita akan dapat 1/4. 1/4 tu lebih daripada 0.2 ke kurang? Kalau lebih, kita boleh ambil function yang kedua ni. Dia mesti lebih daripada 0.2. Itu pasal lah kita punya function pilih yang kedua. Ini berapa markah? 2 je. So ini pilih function yang betul. Kemudian pastikan jawapan dia mesti ambil positif. Walaupun perkiraan dia memang ada plus minus, tetapi jawapan akhir dia rujuk kepada range yang kita bincang, antara 0 dengan 1. So jawapan dia 1 je. Kalau kamu tinggalkan jawapan dia plus minus, J kosong. Tapi kaedah dapat K1. Okey tak? Jadi kalau kita lihat sini, kalau setakat tulis fx sama dengan 0.2, tak ada markah lagi. Fx yang mana kamu gunakan? 1/4 x kuasa 2, baru dapat K1. Okey, soalan yang ketujuh ni, daripada awal lagi dia dah sebut normal. Bila daripada awal dah sebut normal, jangan fikir lagi nak buat sisi ke, tak payah. Sisi tu kalau kita buat, kalau soalan tu dia tak sebut normal, dia sebut binomial. Binomial disebabkan n tu besar sangat, lebih daripada 50, baru kita fikirkan perlu buat sisi. Okey, yang ini tak payah, sebab daripada awal dia sebut normal. So normal dengan mean 30, yes. Standard deviation, kalau nak tulis dalam bentuk normal notation, yang ni mesti gunakan variance. So jangan baca 4, kena baca 16 kalau nak tulis. Kemudian soalan apa? Okey, kita nak show that probability antara 2. Okey, yang ini kita punya, mana datang 28 ni? 28 datang dari mana? Daripada langit. Sebab dia punya, ini maksud dia plus minus 2. 30 tolak 2, 28. 30 tambah 2, 32. Yes. Ya? 5 markah. So ini adalah
Ni mesti ada K1. Kemudian tukar kepada Z. K1 tukar kepada Z. Sepatutnya jangan tulis terus macam ni. Tunjukkan bagaimana kamu tukar. Ni sepatutnya kamu buat bukan ni. Kena tulis dulu. P 28 tolak 30 bahagi dengan, jangan baca 16, baca 4 sebab kita akan gunakan square root. Less than Z, less than 32 tolak 30 bahagi dengan 4. Kena tulis ni dulu, baru tulis yang ni. Ni sepatutnya dia turun ke bawah. Boleh tak? Ni kalau kamu buat ni K1. K1. Kemudian kita akan baca table. Ni kita dah tengok ni, kalau Z tu ada negatif dan positif, maka kita ambil satu tolak. Satu tolak. Ini K1. Baca dalam table. Jawapan 1, 2, 3, 4, 5. Yes, 5. Okey, kita teruskan soalan 7A. Kita dah beri maklumat N kita adalah 15 sachet. Kemudian find the probability that between 6 and 8. Maknanya kita nak mencari dengan N kita 15 dan P ni kita ambil daripada yang kita dah show sebelum ni, iaitu 0.383. So bila kita ada N, kita ada P, itu adalah binomial. Kemudian soalan dia kita nak mencari probability that between 6 and 8. Jadi sekarang ni kita akan ambil between 6 and 8. So pastikan jangan ada sama dengan. Sebabkan ini adalah binomial, maka kita boleh senaraikan X dia adalah sama dengan 7. Jadi bila sama dengan 7, lebih mudah kita menggunakan formula binomial. So kita akan ambil 15/7, kemudian P to the power of 7 dan Q kita adalah 0.617. Yang probability ni pastikan merujuk kepada yang kita dah show tadi. Okay. So P itu adalah 0.383. So kita akan dapat nilai dia adalah 0.0116. 3 markah. Okay, yang pertama kita senaraikan X kita. Kemudian gunakan formula dan jawapan kita adalah 1 markah. So 3 markah. Okey, kita lihat soalan B pula. Determine the size sample. Okey. Size sample ni merujuk kepada N tu berapa. Kemudian syarat dia adalah probability that none of the sachet weighs within 2 gram. Okay. Jadi kita ambil N ni kekal, so P yang sama dan kita menggunakan probability that none. None maksud dia X equal to 0, sama dengan 0.0894. Dan sama juga selanjutnya kita akan gunakan formula binomial. Kemudian dia ni tak perlu guna kalkulator, ini nilai dia 1. Yang berikutnya pun 1 juga. Maka kita akan gunakan 0.617 kuasa N sama dengan 0.0894. Dan kalau kita nak mencari nilai N, kita boleh gunakan log kiri kanan ataupun kita boleh menggunakan ln kiri kanan. Okay, tujuannya supaya kuasa ni kita boleh turunkan. Okay, so kita selesaikan, akhir sekali kita akan dapat nilai N tu sama dengan 5. Ini adalah 3 markah juga. So 3 markah. Yang pertama, kita gantikan ke dalam formula K1 sama dengan 0.0894. Kemudian kita proses untuk mencari N dengan menggunakan ambil log kiri dan kanan. Sama ada log ataupun ln kiri, ln kanan. Dan kita akan proses, maka kita akan dapat jawapan dia adalah N sama dengan 5. So 3 markah. Okey, kita lihat soalan 7C. Sekarang soalan kita adalah dengan N 150 sachet. So 150. Maka N kita 150. Kalau kita nak teruskan binomial, masalahnya binomial kita, maksimum kita adalah 50. Maka daripada soalan binomial, kita akan tukar kepada pengiraan normal. Okay?
dengan mean dan variance. Okey. Dan bila kita nak tukar kepada pengiraan normal, sedangkan soalan tu asalnya adalah binomial, maka sebelum kita jawab kita perlu buat continuity correction. Okey. So kita kena buat. So yang pertama kita tukar dulu. Tukar pada normal, dan yang pertama normalnya kita perlu ada mean. Mean tu adalah n darab p. So mean adalah n darab p. Maksud dia 150 darab 0.383, dan yang kedua ni adalah variance NPQ. Maka kita akan dapat 35.45. Kemudian soalan dia approximate. Okey, approximate. Perkataan approximate ni sebab soalan asalnya binomial, tapi kita ubah pengiraan kepada normal, maka jawapan tu hanya penghampiran je. So probability that between 60 and 90 sachet. Okey, maka kita gunakan, bila perkataan between, maka kita mesti gunakan jangan ada sama dengan. Okey. Jadi kalau kita lihat balik, kalau kita nak buat sisi, sepatutnya dari segi peraturan kiri dan kanan ni mesti ada sama dengan. Kalau kiri dan kanan tu mesti ada sama dengan, maka kita akan buat sebelah kanan tambah 0.5, sebelah kiri tolak 0.5. Tapi disebabkan ni tak ada sama dengan, maka kita buat terbalik. Sebelah kanan tolak 0.5, sebelah kiri kita akan tambah 0.5. Kita akan buat ni sebab dia tak ada sama dengan. So sebelah kanan dia akan jadi 89.5, sebelah kiri akan jadi 60.5. Ini adalah continuity correction. Okey, kemudian kita tukar kepada Z. Selalunya bila tukar kepada Z, selalunya kita tunjukkan pengiraan 60.5 tolak dengan min. Min kita 57.45. 57.45 perkan dengan sisi yang payawai adalah square root of 35.45. Okey. Selalunya tunjukkan pengiraannya ni. Kemudian kita akan buat less than daripada 89.5 tolak min 57.45 bagi dengan square root of 35.45. Okey. Kemudian barulah kita buat, kita dapat nilai dua-dua positif untuk nilai Z. Bila dua-dua positif, maka kita akan baca table dengan cara kiri tolak kanan. Kiri tolak kanan. So kita akan kira dapat 30.3050. 5 markah. Jadi markah yang pertama, kita dapatkan maklumat normal, iaitu cari mean dan variance. Kemudian kita gunakan sisi, 1 markah. Sisi, kemudian kita tukar kepada Z, 1 markah. Yang ini kita, yang berikutnya adalah kita menggunakan sisi. So K1. Kemudian kita tukar kepada Z, 1 markah lagi. Kemudian kita gunakan table K1. Kemudian kita akan dapat jawapan. So jumlah dia adalah 5 markah.